Al-Babul Awal, pada menyatakan kita nak membersihkan diri untuk kita menjadi orang yang baik. Imam Ghazali telah pun mengambil kesimpulan daripada Quran. Sifat kepujian seperti disebut Imam Ghazali dalam beberapa kitab, antaranya Arba'in al-Usul, yang paling banyak dalam Ihya Ulumuddin diringkaskan 10. Jadi nak jadi orang yang baik, kita kena ada 10 sifat. Semua ni dari sedutan dari Quran lah. Pertama, taubat dari segala maksiat zahir dan batin. Kita nak jadi orang yang bersifat dengan sifat kepujian. Yang pertama, kita kena bersihkan diri daripada segala sifat-sifat yang kotor, dari segala maksiat zahir dan batin. Kedua, kita kena bertakwa dan takut kepada segala kesalahan dan kejahatan. Takutkan Allah. Takutkan Allah. Sesa Allah adalah amat-amat sesa. Ketiga, zuhud. Zuhud ni dalam bahasa Arabnya makna kita tak suka kepada dunia, tak suka kepada harta dan lainnya, melainkan kita kena nak sekadar yang perlu. Jadi harta tu kita kena cari sekadar yang perlu, setakat hajat kita, kata. Keempat, nak jadi orang yang baik dan suci, hendaklah kita bertakwa dan kita banyak-banyak sabar dari segala bala, sabar dari segala kesusahan. Sabar ni payah. Kita kena sabar dari segala bala, kita kena sabar dari segala kesusahan. Ambil gelas. Oh, ni dah orang pakai dah. Sabar dari segala-gala bencana. Jadi dalam hidup kita ni, tidaklah semua perkara berlaku mengikut kita nak. Kata syair Failasuf Arab, al-alamu kama syahattaha duwalu. Alam ini sebagaimana yang telah engkau melihat, ianya berputar-putar, bertukar-tukar. Man sarrahu zamanun sa'athu azmanun. Siapa yang diberi kesenangan, kegembiraan pada satu ketika, dia akan menempuh kesusahan-kesusahan, penderitaan pada beberapa banyak ketika.
Siapa yang diberi kesenangan pada satu masa, dia menghadapi kesusahan pada banyak masa, maka hendaklah sabar menghadapi segala bencana, sabar menghadapi segala kesusahan. Kelima, syukur bagi Allah Ta'ala atas nikmatnya. Allah berfirman, فَإِن تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Sekiranya kamu hendak hitung, kamu hendak bilang nikmat-nikmat Allah, nescaya tidak terbilang, tidak terhitung. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maka kita wajib syukur terhadap nikmat Allah yang telah pun Allah Ta'ala beri segala-galanya itu kepada kita. Keenam, ikhlas berbuat ibadat semata-mata kerana Allah. Hendaklah kita setiap ibadat itu kita niat ikhlas kerana Allah, dan kita benar-benar ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Segala perkara ibadat, segala perkara kebajikan yang kita buat, hendaklah ikhlas niat kita kepada Allah, betul-betul ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Ketujuh, tawakal ala Allah. Kita nak jadi orang baik ini, hendaklah kita berserah 100% kepada Allah. Apa yang berlaku pada kita, mungkin kebaikan-kebaikan atau kesusahan-kesusahan, keseksaan, kita berserahlah kepada Allah. Sesuatu yang kita ingini dan sesuatu perkara yang kita hendak buat, hendaklah kita berusaha betul-betul mengikut jalan-jalan dan ketentuan telah diberi oleh Allah. Sekiranya tercapai, itu adalah nikmat Allah. Kiranya tidak, itu menunjukkan perkara itu tidak patut sesuai dengan kita, hendaklah tawakal kepada Allah. Berusahalah sedaya upaya, kemudian tawakal kepada Allah. Kiranya berjaya, alhamdulillah. Kalau tidak berjaya pun alhamdulillah. Berserahlah segala-galanya kepada Allah. Kelapan, mahabbatullah wal rusul wal malaikah. Hendaklah kita sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, sayang kepada seluruh para malaikat dan orang-orang yang benar-benar mengikut Quran, sayang kepada orang yang benar-benar mengikut perintah Allah. Kesembilan, ridha qada dan qadar. Kesembilan, hendaklah apa yang berlaku kepada kita, kita redha, sebab itu ialah qada dan qadar. Siapa yang tidak redha kepada qada dan qadar, orang itu kufur. Man lam yarda bil qadri fa huwa kufrun. Siapa yang tidak redha kepada qada dan qadar,
maka orang itu kufur. Sekiranya sesuatu perkara telah berlaku pada kita, sama ada perkara kebaikan ataupun perkara-perkara kesusahan, redalah kepada Allah. Ini ketetapan Allah, kita terima sajalah. Kalau kita tidak reda dan tak terima, kita tak layak jadi orang Islam. Man lam yarda bil qadri fahuwa kufru. Setiap orang itu Allah Ta'ala telah pun buat ketetapannya di Lauh Mahfuz dari awal lagi. Sebelum berlaku pada kita, ketetapan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka apabila berlaku sesuatu perkara yang telah ditetapkan itu, sama ada elok ataupun tak elok, maka kita reda, sebab itu qada dan qadar. Kalau tak terima ketetapan yang telah ditentukan itu, berartilah orang itu kufur. Ke-10, zikrul maut. Hendak jadi kita ini orang yang baik, hendaklah selalu ingatkan mati, selalu terkenangkan pada mati, sebab kita akan menghadapi mati, sama ada cepat ataupun lambat, kematian akan tiba. Kemana kamu lari? Yudrikumul maut ainama kuntum. Kemana kamu berada, di mana kamu berada, yudrikumul maut, kematian tetap mengejar kamu. Seorang perempuan muda, dia dah dapat anak pertama sayang sangat, maka dia telah bela dengan baik cantik. Anak dia demam tak baik. Dia jaga, tak tidur malam. Waktu malam, satu orang perempuan tua masuk dalam rumah dan ambil anak dia, bawa lari. Dia kejar sehingga masuk langkah sungai, langkah laut, sehingga bertemu dengan segala-gala, bertemu dengan binatang-binatang. Dia kata, tak jumpa ke kamu dengan orang bawa lagi budak kecil? Kata binatang itu, berjumpa. Di mana? Boleh, tapi kamu kena upah kepada aku. Kamu yang mempunyai kulit yang cantik, serah kepada aku kulit kamu. Dia pun serah. Sampai akhir sekali, pokok berduri minta rambut. Nak suruh aku tolong nak ambil anak kamu tu, kasih rambut kamu yang cantik ke. Maka dia serah, sehingga dia seorang muda yang cantik, serah segala-galanya kepada pihak yang minta, kerana nak bantu anak dia dibawa lari oleh perempuan tua. Jadilah dia seorang yang buruk dan tidak ada rupa. Akhir sekali berjumpa dengan perempuan tu. Perempuan tu kata, tak boleh serah kepada kamu anak kamu. Anal maut, akulah mati. Akulah mati. Yang kamu kejar tu ialah kejar mati. Aku ni ialah mati. Maka dia pun baru sedar, ajal anaknya telah tiba. Maka setelah sampai, jaga macam mana, ajal tetap tiba. Maka begitulah, kita kena ingat pada mati. Ingat kepada mati.
Ingat sungguh-sungguh kita kepada mati. Mati akan datang bila-bila saja. Sebelum daripada kita mati, 10 perkara sifat kepujian tadi kita ambil satu-satu. Yang pertama sifat tadi ialah kita kena bertaubat sebelum mati. 10 sifat saya sebut. Yang pertama ialah taubat. Di sini dihuraikan satu persatu. Bertaubat ialah siapa yang banyak bertaubat, dia akan berjaya dunia dan akhirat. Orang yang bertaubat dikasihi oleh Allah. Firman Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sayangkan kepada orang yang bertaubat. Sungguhnya Allah sayangkan kepada orang yang membersihkan dirinya lahir dan batin. Bersih diri lahir, bersih diri batin. Hingga baginda bersabda, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada segala dosa dia, diampun segala dosanya itu seperti orang yang tidak ada dosa langsung. Dan baginda bersabda, sesiapa yang ianya sembahyang 2 rakaat, dianya khusyuk dalam sembahyangnya, selepas sembahyang ia bersih seperti baru lahir daripada perut ibu. Maka setiap masa hendaklah ingat kepada mati. Allah Ta'ala beritahu, kemana kamu pergi, kemana kamu lari, mati tetap akan tiba dan akan mendapatkan kamu. Oleh itu Rasulullah telah pun berpesan dan ingat kepada kita, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah. At-taibu minaz-zamb kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, ianya seperti tidak ada dosa langsung. Imam Ghazali telah pun mengajar kita. Imam Ghazali telah mengajar kita cara bertaubat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bertulis, i'lam anna taubata ibaratun an ma'na mungtazimun wa yaltaimu min salasah umur. Hendaklah ketahui, bermula taubat itu ialah kata-kata ibarat daripada pengertian yang tersusun daripada 3 perkara: ilmun wa halun wa fi'lun. Yang pertama, taubat itu tersusun daripada ilmun, iaitu ilmu. Yang kedua, hal. Yang ketiga, fi'il. Tidak akan berlaku taubat sebelum tersusun 3 perkara ini. Apakah yang dimaksud ilmu di sini? Ilmu ialah mengetahui bahaya dosa-dosa yang telah dilakukan itu, dan mengetahui dosa-dosa itu akan menyekatkan hamba dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, ilmu. Ilmu di sini ialah mengetahui bahaya dosa-dosa yang telah kita buat. Kita tahu bahawasanya kita telah buat dosa-dosa.
maka kita tahu dosa-dosa itu adalah amat-amat darar, amat-amat bahaya. Dan kita pun tahu apabila buat dosa-dosa itu, kita akan disekat antara kita dengan Allah. Wa kaunuha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbub. Dosa-dosa itu dapat hijaban, menyekat antara seseorang hamba dengan yang dikasihinya. Maknanya kita ni tersekat, kita dengan Allah Ta'ala. Kerana apa? Dosa. Itu makna ilmu. Jadi makna ilmu di sini ini bila tahu, ingat dosa yang telah kita buat itu menyekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Kerana dosa tu kita tersekat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, ilmu pertama. Yang kedua, hal. Adapun hal di sini, apabila kita tahu dosa-dosa kita itu dapat menyekatkan kita dengan Allah Ta'ala, maka dari keadaan itu dalam hati kita ni rasa sakit, kita rasa menderita, kita rasa susah hati benar, kerana dosa hak kita buat tu meluputkan, melepaskan kita dengan Allah Ta'ala, menjadikan kita ni renggang dan tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Tidak lagi kita ini berkasih-kasih dengan Allah Ta'ala. Maka dari situ datang perasaan menyesal. Menyesal kita buat dosa tu. Apa pasal aku buat? Sedangkan benda tu seronok sekejap je, tapi aku buat apa pasal? Menyesal amat-amat. Dari situ datanglah yang dikatakan hal keadaan kita. Dua. Yang ketiga, fi'il. Apabila kita menyesal sungguh-sungguh hati, menyesal yang kita buat kesalahan itu, dengan kerana kita buat kesalahan itu, kita pun rengganglah dengan Allah, putuslah hubungan kita dengan Allah. Maknanya Allah Ta'ala marahlah pada kita. Lahirlah di situ perasaan kita pun bertaubat, berjanji, ya Allah, aku tak akan buat lagi perkara ini selama-lamanya. Aku berjanji sampai mati aku tak buat lagi kejahatan ini. Maka dari situ lahirlah yang dikatakan ilmu hal dan fi'il. Jadilah kita pun bertaubat dari segala dosa itu. Dan daripada situlah kita berjanji kita tinggal segala maksiat yang telah jadi dengan dia dosa pada ketika itu juga. Dan kita pun buat ketetapan, buat keputusan muktamad, meninggalkan daripada berbuat dosa pada masa akan datang selama-lamanya. Bila datang tiga perkara tu, ilmu, hal dan fi'il, hasillah, tercapailah hakikat taubat yang sebenar. Inilah ulasan Imam Ghazali. Nasib setakat tu faham ke Nasib? Kalau faham, saya nak sambung ni. Kata faham, kena ulang. Saya sambung sikit lagi bila ni. Nak berhenti cepat tak boleh sekarang. Subuh ni kena baru setengah jam. Jadi sekarang saya simpul setakat tu dulu. Taubat itu melalui tiga. Yang pertama, kita tahu kita buat dosa.
Yang kedua, kita tahu dosa kita buat tu dapat membakar dan menyiksa kita dan masuk neraka di akhirat. Daripada situ kita menyesal dan berjanji tak akan buat lagi dosa selama-lamanya. Itulah simpul hak tu. Kemudian sekarang disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, fattaubatu tarku zambi fil hal wal azmi ala alla ya'ud wa talafa ma madha wa qala alaihi salatu wassalam an-nadamu taubah izin nadamu yakunu ba'dal ilmi allazi zakarnahu. Maka Imam Ghazali pun simpul setakat tu dulu. Taubat tu apa? Taubat tu ialah tinggal dosa yang telah kita buat itu serta-merta. Tinggal dosa yang kita buat itu serta-merta dengan kehendak sendiri. Kita tinggal dosa hak kita buat itu serta-merta dengan kehendak kita sendiri. Wal azmu ala alla ya'ud. Dan kita buat ketetapan kita tak ulang lagi dosa itu. Wal azmu, kita buat ketetapan, kita azam kita tak akan ulangi lagi buat dosa itu. Kita tak akan ulang buat dosa itu lagi. Kita menyesal sungguh-sungguh. Wa talafa ma madha. Setelah kita menyesal hak kita buat tu, maka kita buat ketetapan sampai bila-bila pun kita tak akan ulangi lagi kejahatan itu. Maka kita kembalikan balik kesalahan lepas. Maknanya kalau kita curi duit orang, pulangkan duit orang. Kita pinjam duit kawan, bayarkan hutang. Kalau kita buat jahat ke orang, kita minta maaf dengan orang tu ataupun bayar kepada dia. Kalau tinggal puasa, kita qada puasa. Tinggal semayang, qada semayang. Segala kejahatan yang kita buat itu maksud watalafa ma madha, iaitu kita tabarak balik segala kesalahan itu. Inilah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadam taubah. Sebab tu yang dikatakan menyesal. Menyesal tu taubat. Sebab kita menyesal tu setelah kita tahu kita buat dosa tu boleh kita akan masuk neraka, maka kita sedih, kita buat ketetapan tak nak buat lagi sampai bila-bila, maka kita pun menyesal. Itulah maksud menyesal tu taubat. Saya berhenti setakat tu, jangan sambung. Bulan ni dah habis, bulan depan baru ada. Sebab bulan ni saya, minggu lepas saya tak ada, saya sini. InsyaAllah minggu hari Jumaat pertama bulan 4 bulan depan. Hari Jumaat pertama bulan 4 saya sambung sampai habis kes ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma hab lana wa hab li ahlina wal abnaina wa banatina wa zurriyatina imanan wa ilman wa hidayatan wa taqwa wa najjina min kulli aduwwina minan nas wal jinn wa syayatin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum.